Adakah fitnah menjadi asas kempen PN? Calon Pakatan Harapan Parlimen Bagan Serai Siti Aisyah Sheikh Ismail berkata, Pakatan Harapan memberi tempoh 24 jam kepada Pesuruhjaya PAS Perak, Razman Zakaria untuk membuat permohonan maaf secara terbuka atau berdepan tindakan mahkamah. Ini kerana Razman didakwa membuat ucapan berunsur fitnah di tapak Pasar Hari Tebuk Pancur petang Ahad. Menurut Siti Aisyah, permohonan maaf secara terbuka dituntut susulan ucapan berbaur fitnah terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan. Kami telah membuat satu laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kerian Tengah hari ini dan memberi tempoh 24 jam ini untuk beliau melakukan permohonan maaf atau berdepan tindakan mahkamah. Katanya selepas membuat laporan polis di IPD Kerian di sini tengah hari kemarin. Kenyataan Razman dalam kempennya itu, kata Siti Aisyah, bersifat jahat dan melakukan provokasi fitnah melampau sehingga boleh menggugat ketenteraman awam. Saya juga ingin bertanya kepada Menteri Agama Datuk Idris Ahmad, adakah beliau bersetuju dengan parti beliau dan Razman menggunakan politik fitnah sebagai asas pada pilihan raya umum ke-15 ini? Bidasnya. Bagaimanapun, Razman dipetik media sebagai berkata beliau tidak kisah sebarang laporan polis atau siasatan dibuat terhadapnya kerana menurutnya lesbian, gay, bisexual dan transgender atau LGBT serta agenda komunis telah diketahui umum berlaku dalam negara. Jadi itu bukan menghasut atau fitnah. Saya bercakap perkara sebenar yang berlaku, katanya seperti dipetik Sinar Harian. Razman mendakwa dalam tempoh 22 bulan pentadbiran Pakatan Harapan, golongan LGBT terbuka mengadakan pertemuan dengan Menteri Agama, menganjurkan perarakan dan permohonan agar kumpulan itu diiktiraf. Beliau juga mendakwa dalam tempoh sama juga berlaku isu abu pemimpin Parti Komunis Malaya PKM Ching Peng dibawa pulang ke Perak, peristiwa bendera terbalik dan penentangan keras terhadap penulisan Jawi. Yang mati di China di sana, dia kata Chefeng tu pejuang kemerdekaan. Masa tu dia bawa mai balik. Masa tu dia bawa komik-komik buat masuk sekolah. Masa tu juga berlaku kita tengok ni bendera terbalik. Masa tu juga bawa pengarakan ataupun pengiktiraf Parti Komunis Malaysia. Jadi Parti seru sungguh-sungguh, jangan sekali-kali ada orang Islam di Malaysia ini, ada orang Islam di negeri Perak ini yang memberi undi kepada Pakatan Harapan. Mengapa sebelum-sebelum ini tidak ada isu-isu sebegini? Sepanjang BN perintah tidak ada, PN pun tidak ada, bidasnya. Jom kita siasat adakah apa yang didakwa Razman itu benar atau beliau berhalusinasi dan sanggup melakukan apa sahaja kerana takut kalah. Media melaporkan pada 12 Ogos 2020, polis menahan 4 individu termasuk seorang lelaki warga Bangladesh dipercayai memasang jalur gemilang dan bendera Johor secara terbalik di sebuah kilang perabot di kawasan perindustrian Tebrau. Kejadian tersebut disahkan oleh Ketua Polis Johor ketika itu, Dato' Ayub Khan Maidin Pitchai. Pada 9 Ogos 2021 pula, Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Asisten Komisioner Ismail Daulah berkata, pihaknya mengesan bendera terbalik dipercayai dipasang di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PDK, Penggaram Johor. Kejap, 12 Ogos 2020 dan 9 Ogos 2021, siapa yang berkuasa? Bukankah Kerajaan Perikatan Nasional di bawah teraju Presiden Bersatu Tan Sri Mahyidin Mat Yassin yang PAS menjadi ahlinya? Justru celah mana yang Razman kata kes pasang bendera terbalik tidak ada di zaman Perikatan Nasional? Mengenai penentangan terhadap penulisan Jawi, pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang turut membidas pihak yang terus menakut-nakutkan masyarakat bukan Melayu berikutan keputusan kerajaan memperkenalkan seni khat dan tulisan Jawi bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Saya dituduh menjadi jembalang kerana bersetuju dengan pengenalan seni khat dan tulisan Jawi di sekolah sedangkan ketakutan ini sangat tidak berasas sama sekali, tegas Kit Siang. Kalau pemimpin DAP tidak menentang penulisan Jawi, siapa pula penentang itu? Pada 30 November 2019, Ketua Pemuda MCA Nicole Wong berkata, pemuda MCA menentang pelaksanaan pembelajaran tulisan Jawi di sekolah vernacular dengan alasan dilaksanakan secara paksaan. MCA ialah rakan gabungan dalam Barisan Nasional yang turut bersekongkol dengan PAS untuk menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan melalui langkah syaratan pada hujung Februari 2020. Justru celah mana yang dikatakan Pakatan Harapan menentang keras tulisan Jawi? Kes Pakatan Harapan dituduh terbabit membawa balik Abu Ching Peng lagi pelik. Pada 9 November 2020, Menteri Dalam Negeri ketika itu yang juga Setiausaha Agung Perikatan Nasional, Datuk Seri Hamzah Zaiduddin berkata kes tersebut diklasifikasikan sebagai tidak ada tindakan selanjutnya NFA kerana kekurangan keterangan setelah disiasat oleh pihak polis.
Dakwaan pertemuan LGBT dengan Menteri Agama yang ketika itu dipegang oleh Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal paling mengarut. Dr. Mujahid telah menjelaskan pertemuan beliau dengan wakil komuniti transgender Nisha Ayub bukan bermakna Kerajaan Pakatan Harapan bersetuju dengan mengiyakan perjuangan dan perbuatan golongan LGBT. Malah pada 18 Julai 2020, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama di zaman pentadbiran Perikatan Nasional, Dato' Dr. Zulkifli Mohamad berkata, kerajaan bersedia mengadakan pertemuan dengan LGBT serta badan bukan kerajaan NGO yang berkaitan. Katanya ia bagi membincangkan dan mencari titik persefahaman dengan golongan itu. Masa itu mengapa Razman membisu tidak membantah dasar Menteri Agama Perikatan Nasional? Mengapa pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim pula yang didakwa ada agenda LGBT? Di zaman maya terbuka, maklumat di hujung jari. Jika bebal atau malas, jangan jadi pemimpin. Sudah-sudahlah menfitnah, rakyat tidak buta mata hati dan sentiasa memerhati.